Baik. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Live hari ini adalah berkenaan dengan 2-3 laporan yang keluar yang daripada institusi nak kata institusi ramalan ataupun institusi kajian, ya, berkait dengan PRN yang akan datang, ya. So saya nak jelaskan sedikit sebanyaklah. Okey. Beberapa hari lalu saya ada membuat live berkenaan dengan tinjauan yang kita orang sendiri lakukan. Okey. Jadi bukan niat saya hendak memainkan propaganda. Propaganda ni tidak akan membawa kita ke mana, khususnya melibatkan propaganda berkenaan ramalan keputusan. Okay? So ini tinjauan ikhlas yang kita lakukan. Jadi bila saya lakukan tinjauan, saya berjumpa dengan sumber daripada risikan dan penganalisa tertentu, dan juga tinjauan yang saya sendiri lakukan secara online. Jadi ianya konsisten. Kita anggarkan lebih 90% atau untuk selamat kita kata lebih 85% masyarakat Melayu Islam dijangka memilih Perikatan Nasional, dan peratus di kalangan masyarakat Melayu Islam yang menyokong Perikatan Nasional meningkat berlipat kali ganda setakat pemahaman saya lah, okey, berbanding PRU 15. okey. So itu dan berdasarkan maklumat risikan pun beritanya kurang baik buat kumpulan madani ni. Okey. So itu berdasarkan tinjauan saya. Dan kemudian saya terbacalah laporan daripada Institut Darul Ehsan, Ilham Center. Okey. So bukan saya nak pertikai maklumat mereka, sebab mereka pun banyak melakukan analisa, banyak melakukan pengumpulan data, dan agak mendalam jugalah cara mereka melakukan analisa itu. Tetapi anda perlu ingat, pada PRU 15, kumpulan-kumpulan ini meleset dari sudut ramalan atau sasaran mereka buat Perikatan Nasional. Bukan saya nak kritik, ini hakikat. Okey. Sama seperti ramalan saya berkenaan dengan satu perkara meleset, ya. Ada yang betul, ada yang meleset. So sama juga depa. So babak Perikatan Nasional sentiasa meleset, dan bukan meleset sikit, memang jauh meleset. Contohnya bila kita lihat Institut Darul Ehsan, dia ramalkan hanya 12% lebih pengundi akan sokong Perikatan Nasional. Tapi sebenarnya kalau kita lihat PRU 15, peratus perolehannya undi bagi Perikatan Nasional ni secara keseluruhannya 30% lebih. So jauh meleset kat sana. Ilham Center pula, dia ramalkan Barisan Nasional akan menang di sekitar 51 kerusi. Itu dah meleset. Barisan Nasional hanya menang 30. Dan Perikatan Nasional dia ramalkan tidak akan melebihi 25 kerusi. Itu dah terlalu jauh meleset. Perikatan Nasional menang 3 kali ganda, iaitu 74 kerusi. Jadi sebenarnya bukan seperti yang saya kata, saya bukan nak kritik dia orang, tapi saya asalnya seorang saintis, dan kaedah-kaedah statistik adalah satu perkara yang kita memang cukup kenal dan malah pakai, sebab ianya wajib dalam penyelidikan kita. So saya tahu sangatlah berkenaan dengan kaedah-kaedah statistik ini yang digunakan, yang agak rumit juga. Dan satu perkara yang saya dapat lihat sini adalah bila masuk babak Perikatan Nasional sentiasa meleset. Okey. So maknanya bila satu daripada komponen utama dalam pilihan raya tu result dah meleset, maknanya keseluruhan
kaedah dan instrumen yang digunakannya. Dalam bahasa statistik, instrumen ada maksud spesifik yang saya tidak ingin ceritakan di sini, tapi kaedah dan instrumen menjadi tanda soal. Dan kajian secara keseluruhannya sebenarnya tidak boleh diterima pakai, walaupun satu komponen utama meleset, yang lain semua agak tepat ke dia tidak boleh diguna pakai. So di dalam kes kajian Ilham dan IDE, ya, so memang babak perikatan meleset, maknanya keseluruhan kajian tu ada masalah. Dan saya faham sebenarnya apa yang berlaku, atau saya mungkin ada idea apa yang berlaku. Bila anda lakukan sesuatu research ataupun kajian dan anda pada awalnya sudah bias, maknanya anda bias menentang sesuatu ataupun terhadap perkara tertentu, ianya akan menyebabkan kaedah ataupun instrumen yang anda guna pakai itu tidak tepat, tidak sesuai. Contohnya, jika orang-orang yang melakukan pendidikan dari awal, mereka sudah ada dalam kepala mereka Perikatan Nasional tidak akan pergi ke mana, mungkin secara tidak disedari ianya telah mempengaruhi kaedah yang digunakan dan instrumen yang diguna pakai. Okey, sebab itu kita bila melakukan kajian, kita tak boleh bias. Kita terus sama ada tanya secara terbuka dan terima apa jua keputusan, ataupun jika kita nak wujudkan kaedah atau instrumen, kita lupakan sentimen peribadi kita dan kita anggap kita tidak tahu perikatan lebih kuat ke, ini lebih kuat ke. So saya nampak ada bias ada kemungkinan ada bias dalam penyelidik, dan saya tidak terkejut sebab Institut Darul Ehsan ni sebenarnya adalah bertanggungjawab terhadap Kerajaan Negeri Selangor, dan Kerajaan Negeri Selangor sudah lama di bawah Pakatan Harapan. Dan malah Institut Darul Ehsan juga sebenarnya terlibat dalam penerbitan buku oleh Anwar selepas Anwar menjadi Perdana Menteri. Jadi mereka memang ada bias. Jadi walaupun mereka boleh lakukan kajian, tapi ini tidak boleh dijadikan rujukan utama. So saya lihatlah kajian-kajian ini keluar, dan mereka meramalkan bahawa di Selangor, contohnya Ilham meramalkan di Selangor sukar untuk Perikatan Nasional menang, walaupun dia mengaku, dia kata ramai yang turun menonton ceramah perikatan. So berdasarkan keputusan PRU 15, saya nampak meleset tinjauan mereka. Hakikatnya tinjauan kami mendapati Selangor ni adalah satu kemenangan yang tidak perlu kita bincangkan lagi. Itu berdasarkan tinjauan saya lah. Maknanya Selangor ni kira perikatan sapu habis lah. Okay? Tetapi adakah ianya benar akan terjadi atau tidak, itu saya tidak mungkin tahu. Sebab itu kita namakannya ramalan, sebab itu kita namakannya tinjauan. Kita cuma nak dapat tahu, nak dapat idea apa yang mungkin berlaku, tapi kita tidak semestinya boleh tahu apa yang akan berlaku. Tetapi berdasarkan tinjauan, nampaknya Selangor ni dengan mudah perikatan akan tawan. Dan saya lihat ya, ini hakikat ya, program-program madani tidak berjalan dengan lancar. Ianya seperti program bercakap dengan kerusi kosong. Saya difahamkan ada juga program yang batal sebab tidak dapat sambutan. So ini jauh berbeza dengan program kedua yang dilancarkan di Selangor. Program pertama terpaksa dibatalkan sebab saya dapat tahu mereka dapat berita tak ada sambutan. Jadi kemudian mereka tunggu beberapa hari dan mereka lancarkan sekali lagi di Selangor program madani. Itu kira yang pertama lah. So pada masa tu saya dikhabarkan ada bas-bas ya yang bawa jentera-jentera. Jadi di dalam program tu banyaknya jentera dari sana sini seluruh negara. Okey. Tetapi apabila mereka melakukan program-program lanjutan di sana sini, ianya serupa dengan program bercakap dengan kerusi kosong. Itu yang berlaku, dan saya difahamkan ada program yang batal. Berbeza dengan program-program Perikatan Nasional, selalunya melimpah. Dan jika anda ada bersama ya dalam program itu, ada seorang dua rakan saya di sana ya,
orang-orang kampung boleh nampak keluar dan merata mereka menghala ke kemah untuk mendengar pencerahan. Ya, memang melimpahlah program-program Perikatan Nasional. So di situ kita dapat lihat sentimen rakyat. Jika anda di sana, anda dapat rasakan sentimen rakyat yang sememangnya ingin perubahan. Ya, dan yang paling mengejutkan, ada dilihat wujud kehadiran orang Cina dan India. Walaupun bukan seramai orang Melayu, tetapi ada kehadiran orang India dan Cina. Dan ini juga dilihat di dalam 1-2 program yang dilakukan, khususnya di Negeri Sembilan, Pulau Pinang. So pendek kata, berita buruk buat Madani, berita baik buat Perikatan Nasional. Tetapi saya nak sarankan jangan leka. Masa terlalu panjang lagi. Hari ini 20, belum lagi masuk penamaan calon, kemudian fasa kempen, apa sahaja boleh berlaku. Berwaspada kerana kita dapat lihat dengan jelas keterdesakan kerajaan zalim ini yang sedang menguak beberapa langkah untuk memainkan persepsi palsu, naratif palsu untuk cuba memesongkan pemikiran pengundi. Saya secara peribadi jangka pengundi dah buat keputusan, pengundi tidak lagi percaya dengan PHBN ini. Walau bagaimanapun, sentiasa berwaspada, jangan terlalu yakin. So itu sahaja, sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam JBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.